Syarah nombor berapa? 125 ayat 6. Habis. Bagi Habis dah. Dekat nak habis dah. Lepas ni boleh pergi lah. Habis dah. boleh buka pesantren masing-masing dah. Jangan terapung sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Ahmad Ibnu Athaillah menyebut dalam terjemahan Al-Hikam syarah yang ke-125. Innama yastauhishul ubadul wazuhadu min kulli syai'in lighayyatihim anillahi fi kulli syai'in falau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastauhishu min syai'in. Sesungguhnya yang menyebabkan risau hati, yakni perasaan orang-orang ahli ibadat dan zahid dari segala sesuatu itu disebabkan kerana mereka masih terhijab. Buat ni Tuhan terima tak tahu. Terhijab tu. Lah ni nak tanya. Ada tak benda hak kita buat Tuhan tolak? Contoh abang. Ada tak peribadatan yang kita buat ni Tuhan tolak peribadatan kita? Ada tak? Tak. Tak ada. Dia ada. Bila? Bila kita rasa boleh buat sendiri, Ustaz. Satu. Lagi bila? Bukan kerana dia. Lagi. Bila kita yang tolak. Bila kita yang tolak. Tuhan kata pasal apa aku nak tolak? Hang yang tolak. Hang yang rasa was-was. Hang yang tak yakin dengan aku. Hang yang duk kira hak Tuhan duk kira hak ni. Bila yang aku pernah tolak hang? Apa bukti Tuhan tak menolak ibadat kita? Pasal dia buat bagi kita ada. Kalau dia nak tolak kita, dia tak buat kita. Lah ni, hak Tuhan nak terima tu, ibadat kita ke kita? Kita. Tuhan nak terima ke Tuhan dah terima? Tuhan dah terima lama. Bukan nak terima, bukan baru nak tahu, bukan baru nak ambil berat. Dia terima dah. Baru berlaku. Kerana penerimaan tu dah ada, baru kita boleh buat. Bila kita boleh buat, duk tanya pula Tuhan terima tak tahu. Hang tak yakin ke Tuhan buat hang tu lebih utama daripada amalan hang? Tu dia kata, pasal apa? Pasal ahli zuhud dengan ahli abid ni suka terhijab dengan zuhud dia, suka terhijab dengan abid dia. Zuhud suka terhijab dengan penolakan dia pada sesuatu, zahid suka terhijab dengan ibadat dia. Kalau tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala tak mau menerima ibadat kita, kita pun dia tak buat. Dia nak buat apa ni? Muka guru kita ni nak buat apa? Tuhan nak buat apa ni? Bukan bagi manfaat ke dia pun. Kita ada, tak pernah menambah crown dia. Dan kalau kita tak ada pun, tak bagi calak sikit pun kekuasaan dia. Habis tu kita nak buat apa? Duk tak yakin. Ibadat aku. Hang siapa nak banding dengan Tuhan? Nak suruh Tuhan terima ibadat hang siapa? Baca Arab pun gelong nak suruh terima. Hang tak tahu mana huruf sin. Hang tak tahu mana huruf tha. Lepas tu hang kata Tuhan tak terima sembahyang. Hampi dah mabuk. Pasal apa tu? Pasal meletakkan abid itu, ibadat itu hijab. Meletakkan zuhud itu hijab. Sedangkan bukan pada zuhud, bukan pada abid. Yang Tuhan tengok ni bukan pada apa hang buat. Dia tengok bagaimana hang tahu apa hang buat. Bagaimana hang reti apa hang buat. Kalau Tuhan ukur amalan kita, Tuhan sama derajat dengan kita. Amalan itu menyamai derajat Tuhan. Mana ada amalan kita sama derajat dia Tuhan. Yang bagi sah ibadat kita bukan dia, kita sendiri. Yang bagi tak sah ibadat kita pun bukan Tuhan, kita sendiri. Yang menerima pakai ibadat kita, kita sendiri. Yang menolak ibadat kita pun kita sendiri. Bukannya Tuhan pun. Kalau Tuhan menerima dan menolak, nilai Tuhan tu baru sama dengan nilai ibadatnya. Leceh ke Tuhan sampai ibadat kita sama tinggi dengan nilai dia?
Kalau seronok, puas hati bukan Tuhan. Kita yang seronok. Kalau rasa tak kena dengan ibadat tu, bukan Tuhan yang beban. Kita yang tak seronok. Tuhan kata, pasal apa aku nak kena sama dengan ibadat hang? Dengan hang pun aku tak sama, apatah lagi dengan ibadat hang. Hang menyamakan aku dengan abid hang, aku dengan zuhud hang. Hang ingat aku sama macam hang ke? Kalau seronok itu hang. Hang puas hati dengan apa hang buat, aku puas hatilah. Hang tak puas hati dengan apa hang buat, aku tak puas hatilah. Pasal bukan duk kat aku, duk kat hang semua. Semua benda kita buat hijab dengan Tuhan. Hang minta doa dekat aku nak kena terima ke doa hang? Ke aku ingat kat hang dulu baru hang boleh berdoa? Atau selepas hang doa baru aku nak terima hang? Takkan aku punya level dengan hang punya level sama macam tu? Hang lah aku. Hang dulu letak aku sama macam hang tu, hang susah dengan aku ni. Hang tak tahu hang siapa, hang tak tahu aku siapa. Kemudian, tidak melihat Allah dalam apa yang mereka lihat. Nampak? Macam itulah jadi kat Iblis. Dia tak mau sujud dekat Adam tu. Dia tak tengok Tuhan di balik Adam tu. Dia nak tengok Adam. Bila tengok Adam, tak maulah. Tu. Pada pandangan dia, bentuk, warna, keadaan, suasana, menyalahi diri dia. Dia tak mau. Cuba dia tengok di balik Adam tu. Rupanya bukan Adam yang di balik ada dekat Adam tu. Tuhan. Iblis dah buat dah sekali. Kita nak ulang lah. Itulah kita terhijab. Pasal kita kata je aku menyaksi, tidak ada yang lain melain kau. Kata saja. Kata dengan tiru, kata dengan ikut, kata dengan suka-suka, kata dengan beat, kata dengan terpengaruh. Dia tak kata dengan dia yakin kerana dia betul yang melihat. Dia tak kata macam tu. Kata hang kata aku nampak aku saja. Hang kenal aku saja. Pasal apa ada yang lain juga dengan hang? Bukankah yang lain saja ada dengan hang itu hukum dia kapiak hang pun tahu kan? Pasal apa hang ada juga? Mananya keyakinan hang terhadap diri hang menyatakan aku terang kat diri hang, hang tak yakin. Cuba hang terpisah dengan aku asing hang asing. Cuba tu hang jadi macam tu. Bila hang jadi macam tu, aku buat hijab ke hang yang buat hijab? Aku dengan hang tak pernah buat hijab tau. Hang yang buat sendiri. Tetapi, andai kata mereka telah melihat Allah dalam tiap sesuatu, pasti tidak akan risau terhadap segala sesuatu. Nampak dah. Bukan hak ni rupanya yang aku nampak adalah Allah. Mungkin cakap terus lagu tu dengan orang-orang tak biasa. Mereka kata salah. Kita cakap, yang aku nampak jelas adalah kebesaran Allah. Bukan aku nampak orang, aku nampak kebesaran Tuhan tu. Aku nampak sifat Tuhan yang cukup terang di balik orang yang aku tengok tu. Maka ini tak akan menjadikan hijab untuk dia. Kalau tidak, dia terhijab dengan dunia ni, dengan alam ni, dengan diri dia. Penuh dengan hijab. Sebab tu Nabi kata, kita dengan Tuhan ni ada 140,000 hijab. Tujuh hijab terang, 70 hijab gelap. Pasal apa? Kita kata kita kenal pun hijab. Kemudian, dia katalah, dia rendang-rendangkan apa statement nak dia abang ni. Dia kata, ahli ibadat ialah mereka yang bertaqarrub, mendekat kepada Allah dengan berbagai amal ibadah. Saya nak tanya, betul ke statement dia ni kata, ahli ibadat mendekati Tuhan dengan ibadat? Betul ke? Atau ahli ibadat buat ibadat supaya dia terlepas daripada hukuman Tuhan? Yang mana betul-betul orang buat ibadat? Terlepas hukuman Tuhan. Kalau begitu dia masih terhijab dengan hukuman tu. Orang buat ibadat kerana taqarrub. Syekh ni kata, kebanyakan ahli abid buat ibadat bertaqarrub. Betul ke? Betul ke manusia buat ibadat nak bertaqarrub? Atau buat ibadat kerana nak ambil pahala dan nak masuk surga? Mana yang lebih banyak manusia macam tu? Masuk syurga. Kalau begitu Tuhan kata, hang buat ibadat, hang jauh dengan aku, hang terhijab dengan aku dengan ibadat hang sendiri. Pasal apa tu? Pasal hang angan kata dengan ibadat ni masuk surga. Aku punya surga, hang ada hak kat surga aku.
Maka hang angan dengan ibadat hang. Hang buat ibadat bukan kerana hang bertakarub dekat aku. Hang buat ibadat kerana hang nak surga aku. Bukankah dia ada mendindingkan hang dengan aku? Bukankah ibadat hang sendiri telah menjadi hijab hang dengan aku? Kita nak buat ibadat, nak dekat. Berapa orang buat ibadat nak dekat dengan Tuhan? Nampak meh? Kat Malaysia ni. Semua pemohong hangit ni semua. Bukan dia betul pun. Kita ni bertakarub dengan Tuhan. Takkan nak pergi kat Tuhan dengan ibadat? Kena ada ibadat ke nak pergi kat Tuhan ni? Lain pada ibadat tak boleh pergi ke? Lain pada semayang tak boleh pergi kat Tuhan? Lain pada puasa tak boleh pergi kat Tuhan ke? Lain pada kita pergi haji, lain pada kita mengucap kalimah syahadah, tak boleh pergi kat Tuhan ni? Kena buat ibadat dulu baru boleh pergi. Lemahlah kita tukar. Lemahlah Tuhan tu, kita ukok dengan ibadat tu saja baru boleh sampai. Sedangkan dia Tuhan kot. Ni orang abid, ahli abid. Cuma tu dia buat banyak, dia kata dengan banyak yang dia nak pergi kat Tuhan, dia bohong. Kalau nak pergi dengan Tuhan, gerak tangan dan kaki boleh sampai dah. Sebab gerak tangan kaki ini sifat Tuhan yang kita pakai. Takkan pakai sifat Tuhan nak kena buat ibadat baru nak pergi kat Tuhan. Sifat Tuhan guna hari-hari, lepas tu nak kena buat ibadat baru nak pergi. Merepek gila apa ni? Kenal dah Tuhan ni lah guna. Ni tani lah ni, duk jadi hijab ni macam ni ya. Paling banyak hijab orang buat ibadat lah. Dia sangka dengan zikir dia sampai kat Tuhan. Kalau tu lemah lah Tuhan. Kena orang ada zikir baru sampai. Habis orang yang tak boleh zikir tu. Orang gila tak nak zikir tu. Tak sampai kat Tuhan lah. Pagi roh tu. Kemudian dia kata. Dan sedang orang zahid ialah orang yang bertakarub kepada Allah dengan jalan tawakal menyerah. Pun salah. Kalau hang tak serah, hang tak boleh pergi kat Tuhan ke? Kena serah baru boleh pergi. Selama ni hang hidup dengan siapa? Hang bergerak dengan siapa? Hang diam dengan siapa? Hang bercita-cita, hang berangan-angan, hang berkeyakinan tu dengan siapa? Nak kena ada dekat hang zuhud dulu baru nak pergi. Berapa ramai manusia zuhud di dunia ni? Sebab tu saya kata, bukan perlu tanda pun. Nak pergi kat Tuhan, bukan perlu bukti pun. Sebab kita sendiri adalah tanda, kita sendiri adalah bukti. Sebenarnya, Allah Ta'ala tu sendiri yang menjadi tanda dan dia sendiri yang menjadi bukti. Apa nak pakai tanda-tanda lain pula? Nak pergi kat Tuhan kena buat ibadat. Ibadat bukan pasal nak pergi kat Tuhan, ibadat pasal nak mai kat diri kita. Nak pergi kat Tuhan tak pakai ibadat, kita boleh pergi. Ibadat semayang dia suruh tu bukan pasal nak pergi kat dia. Pasal nak jaga kita. Pasal nak kawal kita. Pasal nak bentuk kita. Contoh nak pergi kat Tuhan dengan semayang. Waktu menyangkui semayang lah. Apa dengan menyangkui tak boleh pergi kat Tuhan? Boleh. Merepek ni sampai dari kecil sampai tua tak buang-buang ni merepek ni. Oh, kena menangis dulu baru boleh pergi kat Tuhan. Habis duk ketawa tak boleh pergi kat Tuhan. Tuhan duk bahagian menangis ya. Sorry lah. Cerita ni angin saya mula mai. Dah lah pakai serban dah ni. Test tengok. Lama tak pakai. Rupanya segak lagi. Segak. Kita pakai serban, gulam dia pakai kepiah. Melampau gulam ni. Selalu dia tak nak pakai. Kita pakai kepiah, dia tak nak pakai. Kita pakai serban, dia pun nak naik derajat. Dia pakai kepiah pula. Melampau. Duk makan madu lebah ke apa pun tak tahu. Ngap mulut. Dia nak marah tak boleh, dia ada di Jakarta. Kita kata lebih kurang sikit dia. Dia nak marah, dia duduk bebal dalam tu, peh. Seorang dia, pergi dia. Dan kedua-dua golongan ini selalu ingin menjauh diri dari makhluk. Tuhan kata aku buat makhluk tu, aku ada di balik makhluk, anak jauh dari makhluk. Han jauh dari aku lah tu. Ada siapa di balik makhluk yang nak jauh dari dia? Makhluk tu ada ke aku yang ada? Kalau aku ada, apa nak jauh? Apa? Kecil-kecil tu orang mati. Macam mana dah tak tahu.
Kata, marah ni bukanlah marah. Semangat perang lagu tu lah. Mana ada marah. Semangat perang. Tuan-tuan ada semangat tu kalau saya tak bancuh bagi banyak sikit. Semangat tu tak bangun. Ni saya katok. Tuan-tuan bangun. Tengok muka betul. Muka geram tu. Muka geram tu. Kan? Kembang kempes lebar hidung. Geram. Geram kat ustaz. Aku geram ustaz ni. Aku tabuh lagi. Bila bangun tu pencarian sampai. Bila bangun tu dia duk cari. Dia duk detect. Dia try research. Untunglah. Sebab tu kita kena katok. Pasal tuan-tuan dah super-duper di sini dah. Saya katok teruk sikit. Sorry lah. Benda boleh gaduh. Nak buat baik siapa. Dan disebabkan mereka merasa bahawa makhluk itu hanya sebagai perintang dan penghalang. Tengok kau ingat macam tu, jadi macam Iblis lah. Iblis kata, aku tak suka kat Adam. Tuhan kata, hang nampak Adam kan nampak aku. Hang nak respect dekat Adam ni, hang respect siapa? Hang respect tentang ilmu aku ke hang respect Adam? Aku suruh hang respect bukan Adam tu, ilmu aku tu. Hang tak nampak ilmu aku, hang nampak Adam. Mai kat hang rasa hang hebat, hang rasa hang bagus, dan hang letak Adam rendah. Bila letak Adam rendah, dan hang terhijab dengan diri hang, bukan dengan Adam tu. Kemudian dia kata, sehingga tidak dapat khusyuk tetap taqarrub kepada Allah. Ada pula makhluk menghalang dia khusyuk. Khusyuk bukan ada kat makhluk, khusyuk ada kat Tuhan tu. Tak boleh. Kena duduk dalam gua. Tu duduk dalam gua kan. Makan segala sayap kelawak, makan segala aneh-aneh tu. Pasal apa? Kita kena jadi orang yang zuhud sikit. Ada zuhud lagu tu. Zuhud ni simple je. Zuhud ni simple je. Dunia ni ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Sebab apa? Sebab Tuhan ada. Tu orang zuhud. Ada, alhamdulillah. Tak ada masalah. Pasal apa? Tuhan bukan pernah tak ada. Sebab orang zuhud dia sangka dunia boleh bagi dia bahagia. Sebab tu dia tak mau dunia. Orang zuhud yang tak faham lah. Dia sangka dunia ni mengganggu. Maka dia tak mau dunia. Sedangkan orang betul-betul zuhud, aku ada Tuhan, dunia boleh buat apa kat aku. Dunia tak boleh membahagiakan aku, dunia tak boleh mudaratkan aku. Kalau bahagia, aku sendiri yang buat. Kalau mudarat, aku sendiri yang buat. Bukan dunia tu. Yang tak khusyuk semayang kerana gangguan orang ke kerana gangguan diri sendiri? Diri sendiri. Bukan orang ganggu, kita yang ganggu sendiri. Oi, aku tak boleh semayang ni, sang ni ramai sangat. Habis semayang lah hutan tu. Tak ada orang, tak pergi beruk mak ye, mak kacau hang pula, pening tu pula. Dia kata, ustaz duk marah kat siapa ni? Saya duk marah kat diri saya. Lah, tuan-tuan main duk tang ni, tuan-tuan ambil lah sikit. Saya sikit, tuan-tuan sikit, baru dia panggil Al-Adlu, Maha Adil. Nak marah di luar, tak jumpa tuan-tuan, dapat jumpa dalam forum je. Dalam forum pun saya boh, kira apa? Kan? Boh yang ni lah. Besok tuan-tuan akan cerah betul terhadap manusia-manusia yang memandang remeh. Bagaimana Tuhan pandang dia begitu hebat. Tuan-tuan mesti berkeling orangnya. Tunggu lah. Kan? Tuan-tuan duduk lagi sama ada mereka bangkit atau tuan-tuan bangkit. Tak pun dua-dua masuk balai polis. Maksud apa? Bergaduh. Dalam hal menegakkan kebenaran ni masuk balai habis ya. Bergaduh. Aku nak abang kata, hang tak betul Aku boleh bagi proof kata hang tak betul hebat. Lepas tu dia bagi tahu ngaji dengan siapa? Ustaz Wan. Padam pun dia tu lagi tak betul. Habis. No. Dan sehingga tidak dapat khusyuk tetap taqarrub kepada Allah. Tetapi sekiranya mereka lebih mendalam ma'rifah terhadap Allah, tentu mereka tidak dapat terhalang oleh sesuatu apapun. Kalau dah kenal Tuhan, siapa nak halang kita? Bukan ada siapa pun, ada Tuhan je. Yang duk jadi masalah, kita duk rasa ada benda lain. Bila kita rasa ada benda lain, Tuhan kata hang telah mengkufurkan diri yang tak ada aku. Sebabkan hang kata tak ada lain melainkan aku, tiba-tiba hang rasa ada benda lain. Maka orang yang zuhud macam tu, dia duk rasa ada benda lain. Mana ada benda lain? Yang ada hang aku ya. Orang kata nilai 3 tu duduk dalam ni 9, bukan duduk dalam Selangor.
Pi kata duduk dalam Selangor ni lah jadi dia. Kan? Jangan bimbang. Kita tetap dalam PKP lagi sampai 12 hari bulan. Bergumbira. Jangan kalang kabut. Kita boleh relax di rumah pergi berkelahi dengan bini, berkelahi dengan lelaki, jangan bimbang. Kan? Alright. Kemudian dia kata lagi. Sebab Allah berada pada segala sesuatu. Dia yang lebih zahir. Kita tengok pelangi. Yang lebih zahir itu jamal Tuhan. Kita tengok pelangi. Kita tengok bukit, gunung. Yang lebih zahir bukan gunung. Yang lebih zahir bukan bukit tu. Yang lebih zahir jalal Tuhan. Kita tengok kerajaan. Kita tengok kerajaan, pemerintah. Yang zahirnya adalah kudrat. Iradat Allah. Yang zahirnya adalah qahar Tuhan. Bukan kerajaan tu. Sebab tu, kalau orang duk kata, di Malaysia ni, yang menjaga agama adalah PAS. Yang menjaga dunia adalah Parti Perikatan. Pemuhum sang. Nah, Tuhan kata, aku yang menurunkan agama, aku yang pelihara. Mereka kata orang kumpulan ni pelihara agama, kumpulan ni pelihara dunia. Tuhan abang terang kot. Aku yang waktu turun Quran, aku yang jaga Quran. Siapa boleh jaga Quran? Sikit-sikit. Oh, syok. Sini-sini ni. Mereka bergerak telinga. Bila kita kata telinga, mereka bergerak. Macam telinga kucing. Kan? Gerak. Nyut. Tu geram tu. Kan? Bergerak telinga, jari-jari semua bergerak ni. Seronok tengok tuan-tuan. Saya apa? Tuan-tuan respon. Duduk sengak. Dua aja. Geram kat ustaz atau duduk pikir. Tu lah kan. Hak geram kat ustaz kita tengok muka kita tahu dah dia geram. Hak duduk fikir dia lagu lain. Dia kerot pun lagu lain. Aku tak faham ustaz ni. Kalau aku tak gila, dia gila ni. Aku rasa ustaz ni gila dah. Ikut suka tuan-tuan nak kata apa pun. Yang pastinya, saya boleh habaq, saya habaq. Saya bukan habaq. Saya cerita hak Syekh ni cerita. Jadi masuk hak saya sikit, campur hak dia sikit, angin mai. Dan angin mai, ya Allah. Dan sebab maka tidak ada sesuatu yang melupakan diri Allah dan dapat melupakan dari Allah. Bahkan sebaliknya, mengingatkan kebesaran kuasa Allah. Betul tak saya kata tadi? Mana mungkin kita boleh lupa kat Tuhan? Semua benda boleh mengingatkan kita kat Tuhan. Tiba-tiba main abang kita lupa kat Tuhan. Mana ada makhluk atas dunia yang lupa kat Tuhan? Masalah dia tak tahu kata dia tak lupa. Okey. Puas hati cik. Sorry Ana. Lebih kurang minta alat ya. Janganlah sampai bawa balik sampai bubuh dalam peti ais semua. Jangan simpan di hati, jangan simpan di mana-mana. Habis cerita tang ni, habis tang ni. Okey. Sini habis sini. Nak geram sangat PM tepi. Kalau saya nak layan saya tak layan, saya tutup telefon, duduk dalam tu kan. Kenyang. Kenyang buji panjang, kenyang. Okey, clear. Baik. Ya. Okey. Soalan Ustaz. Silakan.